Baik, kita juga nak berkongsi tentang bagaimana sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dan juga wabak COVID-19 yang melanda negara ini, industri perniagaan kecil dan sederhana juga banyak dibantu dengan perniagaan dalam talian ataupun penghantaran yang menggunakan perniagaan dalam talian. Jadi untuk itu kita terus saja bersama dengan Tuan Raymond Siva, Ketua Pegawai Pemasaran MDEC. Selamat pagi, Cik Raymond, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, khabar baik. Terima kasih kepada pihak RTM atas jemputan kepada MDEC hari ini untuk berkongsi maklumat bagaimana pemasaran digital berupaya memanfaatkan PKS waktu PKP ini. Baik, Cik Raymond, mungkin nak kongsikan sedikit dalam situasi PKP sekarang ini, keperluan bagi ekonomi digital melalui perniagaan dalam talian itu bagaimana dilihat sebagai satu, kita kata, membantu bagi kepenerusan perniagaan khususnya kepada PKS, Cik Raymond? Ya, jadi sejurus PKP diumumkan kerajaan, langkah pertama MDEC adalah untuk melancarkan gerakan Digital Against COVID sebagai satu platform bersepadu untuk menemukan pembekal perkhidmatan digital dan teknologi dengan perusahaan kecil dan sederhana tempatan yang berkesan. Jadi laman web mikro kita boleh diakses di Digital Against COVID, digitalvscovid.my. Dan salah satu daripada inisiatif Digital Against COVID ini melibatkan penyertaan lebih daripada 80 syarikat digital dan teknologi tempatan bertaraf global di bawah program Global Growth Acceleration untuk membantu syarikat-syarikat PKS kami itu untuk mendapat akses untuk services perkhidmatan serta teknologi digital untuk meneruskan perniagaan sepanjang PKP. Baik, itu dia tadi kita gambarkan tentang fungsi dan juga peranan MDEC dalam membantu usahawan sepanjang ekonomi digital ini dilaksanakan dan juga diberikan perempuan. Jadi dalam hal ini, apakah antara ruang dan peluang khususnya kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam menghadapi cabaran wabak COVID-19 seterusnya direalisasikan dalam perniagaan melalui ekonomi digital? Cik Raymond. Ya, jadi pemasaran digital itu merupakan pelaburan yang efektif untuk perniagaan, terutamanya untuk PKS di luar bandar. Kalau kita bayangkan 70% daripada populasi Malaysia sekarang ini mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Di Malaysia ada lebih daripada 20 juta akaun Facebook. Bayangkan penetrasi telefon pintar lebih 76%. Jadi data penggunaan telefon pintar menunjukkan video adalah kandungan yang terpilih. Jadi di sini masa ada perintah berkurung di rumah, PKS ini ada peluang kalau mereka itu naik atas platform digital untuk membuat pemasaran digital yang target kepada masyarakat Malaysia yang sudah menjadi captive audience di rumah. Pada pandangan saya, pada pandangan MDEC, dengan halangan wabak COVID ini, pelan tindakan untuk pengangkatan digital harus dirancangkan lagi untuk semua lapisan perniagaan, terutamanya untuk PKS. Okey, perniagaan dalam talian itu sudah semestinya mesti direalisasikan dengan pemasaran secara digital. Jadi apakah antara inisiatif di bawah kelolaan MDEC sendiri untuk pemasaran digital yang lebih berkesan bagi memastikan impaknya kepada para pengguna dan juga masyarakat? Soalan yang sangat bagus sekali. Berhubung dengan hal ini, MDEC bersama dengan KKMM telah melancarkan perkhidmatan e-dagang setempat atau dipanggil PEDAS sejak 2019 melalui 10 pusat internet desa untuk menggalakkan transformasi digital di kalangan pengusaha industri kecil dan sederhana di kawasan luar bandar. Ini sejajarlah dengan perkembangan e-dagang yang pesat di seluruh negara. Jadi ini merupakan langkah pertama bagi PKS untuk memasarkan produk dengan lebih meluas dan membolehkan mereka menggunakan pelbagai aplikasi dan peralatan digital untuk mengembangkan dan meningkatkan kecekapan perniagaan mereka. Pakej rancangan ekonomi pertama yang diumumkan kerajaan turut memberi perhatian kepada program PEDAS apabila peruntukan 20 juta telah diberikan untuk peruntukan itu bagi menaik taraf pusat internet desa menjadi hub e-dagang. Jadi pemasaran digital perlu dilakukan sebagai persediaan apabila pandemik ini pulih nanti. Kita jangan lupa kita jangan nak fokus saja pada masa ini, tapi juga pada masa pandemik ini akan pulih untuk memberi isyarat bahawa kegiatan ekonomi digital tetap akan berjalan ketika PKP. Baik, dan juga kita nak melihat sejauh mana tanggungjawab sosial yang dilaksanakan oleh pihak MDEC sendiri dalam membantu kerajaan mendepani wabak COVID-19 juga membantu masyarakat dalam mengharungi pandemik yang sedang berlaku di peringkat global ketika ini. Ya, jadi juga satu soalan yang cukup baik. Jadi MDEC bersama dengan lebih daripada 80 syarikat kami di ekosistem digital Malaysia telah pun datang bersama untuk memberikan
produk ataupun perkhidmatan secara percuma, sama ada percuma ataupun secara diskaun yang hebat kepada PKS. Seperti yang saya telah sebutkan tadi, perkhidmatan dengan produk-produk ini dapat diakses di Digital Against COVID website ya. Di samping itu, MDEC juga telah menyusun webinar-webinar untuk SME atas talian, dan juga terus ya dengan asosiasi-asosiasi SME di Malaysia bersama dengan SME Corp, SME Association untuk memberi jalan kepada PKS-PKS ini untuk bertemulah dengan provider of technology solution dan services ya, mengambil tangan mereka untuk mengharungi cabaran yang ada dalam masa MCO ini. Okey. Dan sudah tentu Encik Raymond, apabila kita bercerita tentang perniagaan dalam talian ataupun ekonomi digital ini, ia juga turut melihat kepada bagaimana pembangun aplikasi bagi telefon bimbit dan juga bagi kita kata perisian juga sudah semakin banyak seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi adakah dengan pembangunan aplikasi-aplikasi dalam talian ini banyak membantu industri perniagaan secara digital dan juga ekonomi digital secara keseluruhannya? Saya rasa itu statement yang benar ya, tepat. Pembangunan apps ini kami rasa akan dirancangkan lagi. Yang kami panggil itu problem statement ya, di banyak sangatlah sekarang ni dalam masa wabak COVID ini menular. Ya, jadi kami dah tengok ramai teknopreneur kami di ekosistem digital kami itu telah melebihkan aktiviti mereka untuk membangunkan app-app yang berpatutan ya. Yang app-app ini termasuk juga untuk e-pembelajaran, pemasaran digital dan juga untuk menaikkan effectiveness ya, berkesanan perniagaan-perniagaan menjalankan perniagaan mereka dalam masa ini. Seperti IoT, aplikasi-aplikasi yang lain jugalah. Yang ini juga bagus ya untuk ekonomi di Malaysia sebab mereka itu akan memerlukan skill set yang baru, kemahiran digital yang baru ya, untuk mewujudkan lagi peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia lah. Jadi keseluruhannya saya rasa pembangunan app itu akan dirancangkan, pertumbuhan ekonomi akan dibantu dan juga akan menaikkan peluang pekerjaan untuk masyarakat mereka. Baik, kalau sebelum ini kita banyak bergantung kepada transaksi tunai melalui fizikal, yang mana tunai itu alirannya ialah secara fizikal. Kali ini apabila ekonomi digital mendominasi kita kata corak perniagaan dalam talian dan juga corak perniagaan fizikal yang kita ada, maka wang secara digital itu juga sudah menjadi satu kita kata keperluan dan juga satu kita kata sebagai komoditi yang dianggap sebagai perdagangan baik di peringkat tempatan ataupun di peringkat global. Jadi bagaimana dalam hal ini MDEC melihat dan juga menilai keselamatan wang secara digital itu juga perlu dititik beratkan supaya transaksi perniagaan itu tidak diragui dan juga diberikan perhatian sepenuhnya. Ya, jadi aspirasi MDEC lah untuk membawa Malaysia ya kepada cashless society ya, untuk digital ekonomi kami. Jadi di sini apa yang agak penting adalah untuk memberi pendidikan kepada masyarakat Malaysia yang penggunaan digital money ya, ataupun cashless transactions itu adalah safe, adalah safe dan juga sangat senang ya untuk digunakan. Jadi kita tidak payah membawa duit yang banyak ataupun memberi duit go to the bank ataupun apa-apa yang menjalankan transaksi di bank ya. Jadi melalui cashless society juga adalah kekangan seperti data privacy, data protection yang agak penting. Di sini semua kerajaan yang berpatutan, yang relevan telah mengadakan framework serta security protocols ya yang kuat untuk memastikan semua transaksi digital adalah selamat dan akan terus berada selamat. Ya, di sini kami juga harus berwaspada terhadap ancaman cyber security ya, yang telah meningkat. Ini tidak menjadi satu surprise kepada kita, tapi yang pentingnya kita mengambil tindakan ataupun langkah-langkah yang berpatutan yang telah diberikan oleh Cyber Security Malaysia, NACSA dan agensi-agensi kerajaan lain untuk memastikan semua transaksi kami di atas talian itu adalah selamat. Baik, Encik Raymond, secara kesimpulannya apakah harapan mewakili MDEC terhadap pembangunan PKS dalam kita mendepani ekonomi digital dan juga kita mendepani wabak COVID-19 ini? PKS merupakan satu enjin yang sungguh penting untuk ekonomi Malaysia ya. Kami daripada pihak MDEC itu akan menekankan pengangkatan digital
secara menyeluruh, tapi untuk masa ini kami ingin memfokuskan aksi-aksi kami untuk membantu PKS untuk mengangkat digital. Yang ini aspirasi kami, yang inilah fokus kami. Kami akan terus menjalankan usaha-usaha kami seperti di Pedas dan juga banyak lagi program yang lain untuk memberikan peluang kepada PKS untuk memasuk dalam ekonomi digital dan terus mengambil manfaat daripada pemasaran digital, meluaskan pasaran mereka dan menjual produk mereka bukan sahaja di Malaysia tapi di global, pasaran global. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Raymond Siva, Ketua Pegawai Pemasaran MDEC. Sudah semestinya MDEC sebagai institusi yang membantu PKS khususnya mendepani cabaran ekonomi digital dan juga dalam mengharungi wabak COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kepada MDEC dan juga Encik Raymond Siva kerana bersama dengan kami.